Siti Aisyah berasal dari sebuah kampung kecil. Anak bongsu dari 3 beradik itu meninggalkan bangku sekolah ketika berusia 12 tahun. Lalu beliau berkahwin pada usia 17 tahun dan dikurniakan seorang cahaya mata lelaki. Namun, perkahwinannya gagal gara-gara tabiat suaminya yang gemar berjudi dan berfoya-foya selain tidak memberikan nafkah. Siti Aisyah kemudian meninggalkan anaknya di bawah jagaan keluarga mentua untuk mencari rezeki di Kuala Lumpur. Pada tahun 2017, Siti Aisyah bekerja sebagai tukang urut di sebuah hotel sehinggalah dia bertemu dengan seorang pemandu taksi yang merubah perjalanan hidupnya. Menurut Siti Aisyah, pemandu taksi itu mengatakan seorang pelanggannya dari Jepun sedang mencari seseorang yang boleh berlakon dalam rancangan reality television dan Siti Aisyah dilihat calon yang sesuai. Ia membawa kepada pertemuan Siti Aisyah dengan James yang mengaku sebagai seorang penerbit televisyen Jepun yang membuat rancangan berbentuk kandid untuk platform YouTube. Hakikatnya, James atau nama sebenarnya Ri Ji-yu ialah seorang ejen Korea Utara. Menceritakan kembali kerja pertamanya bersama James, Siti Aisyah berkata dia dibayar untuk menghampiri 3 lelaki di sebuah pusat membeli belah dan menyapukan minyak bayi ke muka mereka sebelum meminta maaf dan berlalu pergi. Meskipun agak gemetar ketika pertama kali melakukan prank tersebut, namun upah yang lumayan menyebabkan Siti Aisyah berasa seronok. Rentetan itu, Siti Aisyah terus diminta oleh James untuk melakukan prank serupa di beberapa lokasi lain. James berkata akan membawa saya ke Amerika, malah saya memberikan pasport saya supaya dia boleh menguruskan visa. Saya berasa amat teruja kerana beranggapan peluang ini akan mengubah hidup saya. Namun, kenalan dengan James tidak lama apabila Siti Aisyah diterbangkan ke Kemboja dan diperkenalkan dengan seorang lagi penerbit bernama Mr. Chen yang sebenarnya juga seorang ejen Korea Utara bernama Hong Song. Saya tidak suka pada Mr. Chen. Apabila dia serius, saya menjadi takut, kata wanita itu lagi. Bagaimanapun, Siti Aisyah terus menjalankan prank yang sama di Phnom Penh dan juga Kuala Lumpur. Pada masa yang sama, ejen Korea Utara dilaporkan giat menjejak Jong Nam yang dianggap musuh kepada Jong Un. Kedua-dua mereka tidak sefahaman dan Korea Utara mengesaki Jong Nam menyalurkan maklumat kepada Amerika Syarikat. Pada hari kejadian, Siti Aisyah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur untuk bertemu Mr. Cheng bagi membincangkan prank terbarunya. Prank kali ini sedikit berbeza kerana sasaran sudah ditentukan dan Siti Aisyah akan menjalankan tugas bersama seorang lagi pelakon. Mr. Cheng kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil dan menuangkan cecair ke tangan Siti Aisyah dan menunjukkan kepadanya sasaran yang telah dikenal pasti. Mr. Cheng memberitahu saya lelaki terbabit ialah bos besar di syarikatnya. Dia seorang yang sombong dan garang. Oleh itu, saya harus segera melarikan diri setelah melakukan prank. Menyeroti kembali detik itu, Siti Aisyah berkata dia berada hampir dengan Jong Nam apabila rakan subahatnya Ti Huang tiba-tiba datang dari arah lain dan meletakkan tangannya di mata Jong Nam. Siti Aisyah dan Huang kemudian melarikan diri ke arah berlainan dan menuju ke tandas bagi membersihkan tangan masing-masing. Sementara itu, Jong Nam bertarung nyawa akibat disapu ejen saraf DX sebelum meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital. Kes pembunuhan berprofil tinggi ini menjadikan Siti Aisyah terkenal di layar seperti VIP selepas digugurkan daripada pertuduhan membunuh dan dipenjarakan lebih 2 tahun. Dia diterbangkan pulang menggunakan jet pribadi dan dibawa berjumpa Presiden Indonesia, Joko Widodo. Saya terpaksa menerima hakikat. Saya mudah tertipu dan saya berasa marah terhadap James dan Mr. Cheng kerana telah meluahkan berbagai cerita peribadi, namun mereka meletakkan saya dalam situasi ini tanpa mempedulikan sama ada saya hidup ataupun mati. Kronologi kes Kim Jong Nam. Semasa Kim Jong Nam sedang menunggu untuk melepas ke Macau di KLIA 2, tiba-tiba 2 wanita menyapu mukanya dengan satu cecair yang kemudian dikenal pasti sebagai ejen saraf VX, iaitu satu bahan kimia yang sangat toksik dan beracun. Menurut Pusat Kawalan dan Penghalang Penyakit Amerika Syarikat, penggunaan cecair ini dikenal pasti sebagai senjata biologi peperangan, tidak mempunyai rasa dan bau,
serta berwarna kuning jingga. Simptom ejen ini boleh dilihat seawal beberapa saat atau dalam beberapa minit sehingga kepada 18 jam, bergantung kepada cara individu itu terdedah. Jika seseorang terdedah kepada jumlah dos yang tinggi, ia mungkin boleh mengakibatkan sawan, pengsan, lumpuh dan kegagalan untuk bernafas yang boleh menyebabkan kematian. Semasa Kim Jong Nam disapu sel itu, beliau berasa sesak nafas dan telah dikejarkan ke Hospital Putrajaya. Tetapi malangnya, ketika dalam perjalanan beliau telah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Kim Jong Nam berusia 46 tahun berdasarkan pasport antarabangsanya dan kemudian didedahkan sebagai abang kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Selepas polis membuat risikan, akhirnya pada 15 Februari, 2 orang suspek wanita telah ditahan. Mereka dikenali sebagai Thi Huang, 28 tahun dan Siti Aisyah, 25 tahun. Pada 18 Februari, seorang lelaki Korea Utara ditahan dan pada 3 Mac, lelaki itu telah dihantar pulang ke Korea Utara akibat kekurangan bukti. Pada 19 Februari, polis mengumumkan sedang mengesan 7 lelaki untuk membantu siasatan dan 4 dari lelaki itu telah meninggalkan Malaysia pada hari kejadian. Pada 1 Mac, wanita warga Vietnam dan Indonesia yang ditahan terkait kes ini telah didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan di Mahkamah Majistret Sepang. Keputusan kes. Wanita Vietnam yang dituduh membunuh abang tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Nam, terlepas daripada hukuman mati apabila pihak pendakwaan menggantikan tuduhan bunuh dengan satu tuduhan alternatif, iaitu sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata berbahaya. Thi Huang yang ditangkap pada 15 Februari 2017 mengaku bersalah sebaik saja pertuduhan baru di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibacakan kepadanya oleh seorang penterjemah di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Selepas mengarahkan mahkamah berehat selama 20 minit untuk membuat keputusan, Hakim Azmi Arifin akhirnya menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan terhadap tertuduh sambil menyifatkan beliau sangat beruntung. Saya kata beruntung kerana daripada pertuduhan bunuh di bawah Seksyen 302 dengan hukuman gantung mandatori, kamu ditawarkan pertuduhan di bawah Seksyen 324 yang hukuman maksimumnya cuma 10 tahun penjara. Sejujurnya saya rasa kamu patut berterima kasih kepada Peguam Negara dan Timbalan pada Raya. Thi Huang yang berpakaian baju kurung berada dalam kandang tertuduh buat pertama kalinya kelihatan gembira dan tersenyum mendengar hujah daripada hakim itu. Menurut Timbalan pada Raya Muhammad Iskandar Ahmad, pihaknya telah mendapat arahan daripada Peguam Negara Tommy Thomas untuk menawarkan pertuduhan alternatif tersebut kepada tertuduh setelah meneliti 2 perwakilan daripada pihak pembelaan tertuduh serta perwakilan daripada pihak kerajaan Vietnam yang memohon beliau untuk mempertimbangkan pertuduhan asal terhadap Thi Huang. Dalam perbahasan kami, pasukan pegawai bela kami telah memberitahu bahawa Thi Huang ialah seorang yang lurus dan mudah percaya. Mr. Y dan Hana Mori telah memperguna dan memperalatkannya untuk melakukan perbuatan jahat dengan berselindung di sebalik melakukan video prank. Selagi 4 warga Korea Utara yang terlibat dalam pembunuhan ini belum dibawa ke muka pengadilan, selagi itu keadilan ini belum tercapai. Sekian, terima kasih.